Kita pada malam ini saya akan animasi, saya mohon Azmi staf kepimpinan IJK Surau Biru, para asatidzah, imam, gembira dan seterusnya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melimpah kurnia dan segala izinnya kita semua dapat berkumpul pada malam ini untuk mendengar kuliah maghrib dari Al-Fadhil Ustaz Dr. Idrus di Surau Biru, Kampung Baru, Kedah. Tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Dr. Idrus untuk menyampaikan kuliah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana qudwatina uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kita muliakan pengurusi majlis kita pada malam ini yang baru sebentar tadi memberikan kata-kata aluan yang kita kasihi seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa Surau Biru, Kampung Baru, Kerteh, Terengganu, para imam, para bilal, hadirin hadirat, tetamu Allah sekalian, kita panjatkan syukur kepada Allah yang telah memberi izin kepada kita malam ini berada di Kerteh dalam majlis ilmu di Surau Biru ini. Mudah-mudahan beli berkati, mudah-mudahan dirahmati. Kita harapkan sangat apa yang kita buat ini dikira sebagai amal soleh yang akan ditulis dalam buku amal kita, insya-Allah memberi kebaikan bagi hidup kita di dunia dan menjadi harta yang berguna untuk kita bawa beramai-ramai bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan ceramah lebih kurang setengah jam atau lebih, dan masa yang selepas tu kita gunakan untuk menjawab soalan. Siapa yang berhajat untuk bertanyakan soalan, boleh tulislah sekarang dan sampaikan soalan itu ke hadapan. Saya dimaklumkan tajuk malam ini Tahun Baru menurut Islam. Bila sebut Tahun Baru ini maksudnya perkara yang berkait dengan masa. Sebut Minggu Baru, masa. Bila sebut Hari Baru, masa. Maka apa yang kita lakukan dengan tahun baru, kita buat sambutan tahun baru ataupun tidak, apa yang ada di dalam hati kita untuk kita azankan pada tahun baru, semuanya tidak lepas daripada hukum syarak. Mana kehidupan seorang Islam, dia tak lari daripada wajib, haram, makruh, harus dan sunat. Itu saja. Baca bismillah ada kalanya sunat. Contoh, kita nak makan, kalau kita baca bismillah sunat. Bila sunat dapat pahala, makanan pun dapat, pahala pun dapat. Kalau kita tak baca bismillah, perbuatan kita makruh. Jadi bismillah itu telah ada dua hukum. Makan bismillah sunat, tak bismillah makruh. Tapi kadang-kadang bismillah itu wajib. Contoh dalam Fatihah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim ayatun minal Fatihah. Membaca bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat daripada Fatihah. Maka hadis yang lain, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tak sah sembahyang tak baca Fatihah. Al-Imam Syafi'i kata bismillah satu daripada Fatihah. Apabila baca Fatihah itu wajib, maka baca bismillahirrahmanirrahim adalah wajib. Sudah ada tiga hukum di situ. Sunat baca bismillah, makruh baca bismillah, wajib baca bismillah. Dan kadang-kadang harus baca bismillah. Contoh, kita duduk saja, dengung rumah tak ada benda dah, Isya semayang dah, Quran baca dah, mayang witir pun mayang dah, bini tidur dah, nak buat benda ni minyak dah naik-naik dah. Contoh, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, harus. Itu hukum. Faham lagi? Tak sunat baca bismillah, pasal duduk saja dengung gitu. Nampak? Tapi kalau nak buat sesuatu, sunat. Kullu amrin tibalin la yubdahu fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara yang kamu nak buat, perkara itu perkara yang elok pada agama, tapi kamu tak baca bismillah, maka jadi kurang berkatnya. Tapi kalau duduk saja tak nak buat apa, tak payah bismillah.
Nampak? Tengah-tengah duduk saja nak pakai baju bismillah. Tu baru betul. Okey, jadi duduk saja nak kata bismillah harus. Dan kadang-kadang bismillah haram. Contoh bismillah haram, nak tikar nombor ekor. Pergi kedai judi mek 8803 sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Kerana berjudi itu haram, maka bismillah itu haram. Bila haramnya? Sekadar baca saja bismillah haram. Kalau niat nak mempersendakan agama, na'udzubillah, keluar daripada Islam. Lepas tu sebenarnya kehidupan kita ini tak lari daripada 5 hukum. Hukum syarak taklifi. Ini yang panggil al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Hukum syarak maknanya hukum haram, wajib, makruh, harus, sunat yang berkait dengan perbuatan kita. Sebab tu arak tidak haram. Babi tak haram. Yang haram ialah yang berkait dengan perbuatan kita. Kita jalan naik motosikal lalu dengan anak kita pusing kat belakang, jalan nak pergi ibuk. Faham tak? Tengok babi 3 ekor duk tahu ukit. Tak? Tak haram. Faham lagi? Dan yang kata haram makan babi. Faham lagi? Perbuatan kita tu haram. Makan babi. Makan perbuatan apa? Perbuatan kita. Faham? Perbuatan makan tu. Nampak? Yang diharamkan oleh Allah. Kita tengok arak. Duduk dalam lokang. Apa dia ni? Jatuh arak sebotol teruk dalam lokang. Haram tak? Tak haram. Dia kata haram. Haram minum. Faham lagi? Itu hukum syarak. Okey? Jadi bila sebut tahun baru ke apa semua, tak ada hukum. Tahun baru tak ada hukum, tahun lama pun tak ada hukum. Kita yang menjadikan ia ada hukum. Mana? Aku niat tahun baru ni nak lebih baik, nak jadi anak yang lebih baik dengan ibu bapa. Contoh, maka dia dapat pahala. Kerana apa? Kerana dia sudah berniat. Niat tu perbuatan manusia tak? Perbuatan manusia. Nampak? Af'alul mukallafin, perbuatan manusia yang mukallaf. Baru dapat kaitan dengan hukum syarak sunat. Jadi pendek cerita, bila datang tahun baru, berapa tahun kita ada? Setahun ni ada berapa kali tahun tukar? Orang Ketai, kalau orang Ladang 2 kali setahun. Tak, tahun hijrah tukar, ni tahun Masihi pun tukar. Sini ada Masihi tak? Ada orang kata haram guna kalender Masihi, tak betul, tu salah. Hukumnya harus. Hukumnya bila halal haram ni kita ikut ulama lah, senang. Kerana ulama dalam bab lain dia tak ikut ulama, dia ikut orang lain. Okey, kita yang ikut agama, kita ikut ulama ni benda-benda berkait dengan agama. Faham lagi? Kalau benda yang tak berkait dengan agama, kita tak wajib ikut ulama. Faham tak? Sebab tu kalau exhaust kereta kita bocor, kita buat pergi kedai Cina, kita dah suruh tok guru beki. Padahal tukar beki exhaust luar pendek. Faham lagi? Gatam mah tekok. Kita serah pada dia urusan kerana hak dia. Itu syariat. Faham lagi? Tapi dalam bab hukum hakam, kita balik ke ulama. Jangan lawan ulama. Tok guru rumah dia paip pecah, dia panggil tok guru lain ke tukar paip? Jangan nak luar awal badak juga harah. Paip pecah, orang nak bagi tukar paip. Tak mau orang biasa nak tok guru beki. Tok guru mana nak pergi beki rumah hong? Faham? Kena faham baik, urusan akhirat serah pada ahlinya, urusan dunia pada ahlinya. Orang Ketai 300 orang pergi umrah, turun di Madinah, duduk 12 hari nak balik. Pilot tak mari-mari, seorang tak boleh sakit perut, tak boleh bawa kapal terbang. Faham? Dan warna ni pilot ada ni, tak boleh balik lah kita. Tak, lagi pilot dah mari, aku tak akan naik kapal terbang ni. Waktu kata tak apalah, ada berita baik. Rupanya dalam jemaah Ketai kita 300 orang ni, ada seorang tok guru Quran. Jadi dia tolong bawa. Aku lari. Faham tak? Dia ni memang malam-malam tajuk rumah, tak tidur. Mau naik kapal terbang tu, aku tembak. Faham? Pasal bukan urusan dia. Walaupun dia dekat dengan Allah, bukan ahli. Tu nak khabar kita ni, apa-apa benda serah pada ahli dia. Tak?
Maka bila sebut ni, bila berkaitlah dengan satu hadis. Tahun baru, satu hadis kena ingat. Nabi kata guana, innamal a'malu binniyat. Daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, katanya sami'tu Rasulullah sallam yaqulu, aku dengar Nabi berkata, innamal a'malu binniyat. Hanya sahaja amalan itu dengan niat. Kita masuk tahun baru, kita akan melakukan beberapa banyak perbuatan, betul tak? Banyak pekerjaan. Pekerjaan tu bahasa Melayu, bahasa Arab panggil amal. Nah, maka betulkan niat. Sebab itulah yang terbaik bila datang tahun baru, kita berniat. Okey? Orang Melayu panggil azam. Nampak? Berazam. Ada orang azam yang sama. Tak apa, ada orang azam yang baru, tapi biar masuk dalam hadis. Innamal a'malu binniyat, segala amalan kamu dikira di akhirat nanti dapat kebaikan binniyat, dengan niat. Batu kerja itu ibadah bila niat nak mencari rezeki yang halal. Tapi ingat, kerja itu ialah ibadah am, ibadah yang umum. Jangan tinggalkan ibadah yang khusus. Nak semayang 5 waktu, ni kerja ibadah, mayang tak jadi ibadah, jadi kerja itu berjadah. Siapa ada semayang kerja itu bukan ibadah, itu berjadah. Jaga solat, hubungan kita dengan Allah, maka kerja kita jadi ibadah. Niat kerana Allah, pahala. Beli kereta Toyota, niat nak bagi sejik, jadi pahala di akhirat. Nampak? Rupa dunia comel loteng, siap dengan spoiler, race sport, tak apa, rupa dunia, niat buat pergi masjid, jadi pahala di sisi Allah. Yang jadi pahala dosa tu niat. Ingatlah, benda yang jahat niat baik tak jadi baik, benda yang baik niat jahat jadi jahat. Air arak, niat minum air zam-zam. Lagi ni arak tapi masa dia nak minum, aku berniat minum air zam-zam, minum, boleh tak bertukar. Barang kotor tetap kotor, walaupun niat yang baik, niat tak boleh mengubah benda yang keji. Tapi kalau barang yang baik, kata ulama dalam kitab-kitab fiqh bab riddah, nampak, air yang suci, niat minum arak haram. Kerana apa? Kerana benda haram dia kuat, benda najis dia kuat. Benda najis campur dengan benda suci, menang najis. Benda haram campur dengan benda halal, menang haram. Iza jitama'al halal wal haram fa ghulibal haram. Tu kaedah kita pakai. Apabila benda halal campur dengan yang haram, menang haram. Man ishtara sauban bi asyarati darahima, siapa beli baju harga 10 riyal dekat Mesra Mall, 10 riyal, dirhamun minha min haram, RM1 daripadanya haram. Hak halal berapa? RM9 dah cakap bodoh. RM1 halal, RM1 haram, RM9 lagi halal. Faham? La tuqbal salatuhu madama fi, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata sahabat Nabi, tidak diterima solatnya selama dia pakai baju tu. Padahal baju RM10, RM1 je duit haram. Kalau 9 lagi ni buat kerja gaji cikgu, kalau seni nak buat kau sekian ni tak terima. Nampak? Itulah kena jaga dalam kehidupan kita tentang perkara-perkara yang seperti ini. Okey? Jadi bila kita dah nak datang tahun baru, kita berniat. Kerana apa? Kerana sambungan hadis tadi tentang hijrah. Faman kanat hijratuhu wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa yang kita tentukan dalam niat, itu yang kita dapat. Contoh, pada waktu pagi, pukul 9 pagi, kita ambil wuduk, kita pun ngadap kiblat, duduk atas jadah. Nak semayang sunat istikharah boleh, nak semayang sunat taubat pun jadi, nak semayang sunat nikah pun boleh, qada subuh tadi pun boleh. Tapi kita pergi niat semayang duha, dapat duha. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, apa yang kamu tentukan dalam niat, itu yang kamu dapat. Betul tak? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih.
Siapa yang beramal kerana Allah dan Rasul, dia jadilah amalnya kerana Allah dan Rasul. Pendek cakap, siapa ikhlas kerana Allah, baru dapat pahala. Man kanat hijratuhu lid dunia, barang siapa beramal kerana dunia, yusibuha, dapat dunia. Lah ni kalau orang nak panggil dia ngajar, dia buh deposit 2,000 dulu. Aduh sedap gamak. Nak bisa menang pada 2,000 deposit. Ingat kalau kita jadi penceramah ke mana-mana, orang panggil ngajar ke mana-mana, faham? Orang beri banyak, rezeki kita banyak. Orang hadiah sikit, rezeki kita sikit mana tu. Faham? JJK dah ingat nak beri, tak ada rezeki balik Faham lagi? Betul tak? Baru comel kita orang bawa akhirat kan. Jangan ubah-ubah harga. Betul tak? Tapi orang habis juta pun boleh ambil. Kerana Imam Syafi'i ambil 10,000 dinar orang beri. Sedap dia mengajar. Faham? Dan dia ambil. Okey? Dan Nabi orang beri hadiah pun ambil. Jangan letak harga. Takut, bukan tak boleh. Ada mazhab yang mengatakan boleh. Tapi takut-takut dia ganggu niat kita. Jadi akhirnya tidak lagi kerana Allah. Faham lagi? Punah jahanam kita. Jadi kalau boleh panggil yang tak sebut harga. Nampak? Kerana kerja ni kerja yang kita nak lebih bersih, yang lebih kita tidak ada keraguan padanya. Nak? Kalau kita nak kaya, cara lain. Nak buat perabot. Faham lagi? Nak main kelapa sawit. Nak beli motor, buka rokok. Cara lain. Kalau nak cara ngajar, orang bagi ambil. Faham? Jangan minta dan sebagainya. Jadi hina sangat kita. Okey? Dunia dapat. Siapa dapat? Orang yang nak ke dunia. Garanti dapat? Tak. 10 orang, seorang dapat. Batu kita jangan kerana dunia. Sebab orang yang nak ke dunia ni, ketel ni, dalang ni, mana surah ni, malam ni cakap tangan hak gaji 100,000 bulan. Cakap tangan. Orang nak apa? Dah. 30,000? Dah. 2,000 pun muka macam geruk merah. Faham tak? Panas. Tak dapat 2,000. Macam lutung muka. Faham? Turun pagi balik kelak. Tak? Nak ulih 2,000, 3,000. 100,000 ada. Kuala Lumpur ramai orang kaya, tapi ramai orang miskin. Baiklah kita ambil hak dapat hak kaya-kaya, duduk dekat Gatri, dekat Bukit Jelutong, dekat Damansara Haid dan sebagainya. Rumah 40 juta, 50 juta. Boleh bawa mati? Tak boleh. Harta tak salah, tapi nak khabar tak boleh bawa. Bukan salah harta tak salah. Faham? Akhirat ni tak ada harta masuk neraka. Mercedes beratus jujur nak masuk neraka, mana ada? Tuang Mercedes masuk neraka. Apa? Tak bayang? Tahu tak? Rumah tak salah, kita yang jahat. Batu ada orang kaya ada di masjid. Tahu tak? Ada orang kaya Tuhan beri dia, duduk di masjid. Ada seorang perempuan saya kenal dia. Umur dalam 58, 57 gitu. Billionaire. Kuala Lumpur. Masjid wilayah, lepas asar belakang kat muslimat, orang puang nyanda kat tiang. Waktu bit sebeh. Billionaire. Harta bilion, tak ada bilion banyak ni. Bilion ni kalau piti 300 buah talori, tungging tamu mampu kerah. Faham lagi? Tu bilion, bahar lagi pada jutawan. Jutawan ada juta-juta je. Ni bilion, nak dapat bilion, sejuta tu 1,000 kali. Faham? 1,000 tokar. Setokar sejuta, 1,000 juta, sebilion. Ada nyanda di masjid. Subhanallah. Konang balik. Dia baru tunggu luar masjid. Kita nak kabur, dah mayan dah. Bala muka dah lauduh. Tapi bukan orang ketel lah. Orang kemasik. Bukan nak kata korang, bukan. Jadi dia kata maki orang lah, macam tadi. Dia tak ada orang tengok. Faham? Kita yang jahat, harta kita tak jahat. Faham lagi? Dalil ramai orang kaya. Seorang laki-laki saya kenal, orang Kota Baru. Dia kerja wisai jet orang. Kalau awak nak naik kapal saya, boleh potong sikit, murah sikit. Dia bayar ikut jam.
ikut jalan. Nak naik kereta dia mengambil. Dia sejam 34,000. Bayar lah. Nak pergi mana? Bandung, Tokyo, Sydney, Amerika, Orlando, Mexico City. Sejam 34,000. Nampak? Bagi ambil. Maknanya 3 hotel dia jet. Buatan Kanada. Bukan awi sewa. Sewa jet. Ada sejik majlis ilmu ada. Hari dia tak sibuk ada. Kita baru sewa kecil dah hari dah sejik. Faham lagi ada? Salah orang ke salah harta? Salah orang. Faham? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kadang-kadang bukan semua, bukan semestinya, hanya sungguhnya anak bini kamu dan harta kamu jadi fitnah. Bila? Kalau tak kena cara, itu jadi fitnah. Nah, ada orang sebab kedai masuk neraka. Dengan sebab pangkat masuk neraka. Dengan sebab anak-anak tak pergi masjid dia. Dengan sebab layang ke bini siapa tak semayang. Tu fitnah. Maka ada lagi hijrah lain tak ada dah. Auli mura'atin, ataupun kita buat amal kerana perempuan. Ada tak apa? Kalau zaman hijrah Nabi itu, namanya perempuan itu Ummul Qais, orang Madinah. Jadi sahabat Nabi seorang ni dia bercinta dengan perempuan Madinah, orang Mekah, kasih awet dia orang Madinah. Nama dia Ummul Qais, nama awet dia, nama perempuan tu. Jadi perempuan tu atas surat, kalau mu betul-betul nak aku, mari duduk di Madinah, tinggal bumi Mekah. Dia nak pergi ya, nak pergi seorang tak berani zaman dulu. Kacau ni naik kereta api laju. Faham? Jadi tunggu ada orang ramai nak pergi, dia pun tupang. Tu dah molek. Sahabat-sahabat nak hijrah ke Madinah. Ni pun tupang seorang. Jadi ada dalam tu, Jibril beritahu ada dalam seorang hijrah ni seorang laki-laki bukan kerana Allah, tapi kerana nikah dengan Ummul Qais, perempuan di Madinah. Faham? Itu Nabi sabda, au limra'atin, atau kamu beramal hijrah ni kerana seorang wanita yang kihuha, boleh nikah dengan dia, pahala ada. Faham lagi? Maka hijrah amalan kita ni ialah niat. Nampak? Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi au kama qala. Hijrah seseorang, amalan seseorang bergantung kepada apa yang diniatkan. Sebab tu niat paling penting. Kita mengaji dulu niat betul, dan ni orang ambil manfaat dengan ilmu kita. Dulu mengaji niat tak betul, niat nak cari kelebihan, nak belawang orang, niat nak tunjuk pandai dan sebagainya. Leni jadi alim, tak ada manfaat ilmu. Buat apa? Salah dulu dah, salah niat. Nampak? Itu niat nampak barang je, dia mempengaruhi kena molek hidup kita. Jadi sekarang ni apa? Masuk tahun baru. Nabi kata la hijrata ba'dal fathi. Tahun mana sekalipun, negara mana sekalipun, tak ada hijrah lepas pada pembukaan kota Mekah. Maknanya sekarang kita orang Kedah hijrah duduk di Terengganu nak dapat title muhajirin, dah boleh dah. Sekali itu saja. Sahabat yang berpindah dari Mekah ke Madinah, mereka bergelar al-muhajir. Faham lagi? Sehingga turun perintah Allah dalam hadis kursi, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Wahai orang muhajirin dan ansar, melakukan apa saja yang mu nak buat, kau pandai mau lah, aku telah ampun segala dosamu. Hadis kursi, hadis sahih. Siapa tu? Muhajirin, ansar. Kita hijrah dah learning tak boleh title muhajirin, dapat pahala hijrah tapi tak sama dengan muhajir dahulu. Maka Nabi pun sama, illa jihadun wa niyah, yang ada sekarang jihad dan niat. Apa makna jihad? Maknanya al-jahdu, bersungguh-sungguh. Munak gila ni kelebihan, boleh bersungguh-sungguh. Sungguh apa? Cari piti, cari makan kedara? Tak, bersungguh-sungguh dengan kerja akhirat. Kalau berdakwah, sungguh-sungguh. Kalau semayang, bersungguh-sungguh. Kalau sedekah, bersungguh-sungguh. Kalau buat persatuan-persatuan ni, buat bersungguh-sungguh. Kerana ada orang buat biasa-biasa saja. Orang tak panggil mujahidin, orang yang bersungguh. Orang yang buat sungguh-sungguh baru dipasuk dalam kata al-jahdu, makna jihad. Orang yang bersungguh-sungguh melakukan perintah agama. Betul tak? Dan betulkan niat, illa jihadun wa niyatun, yang ada sekarang jihad dan niat. Jadi masuk tahun baru kita niat.
Mang, niat apa? Niat nak jadi hamba Allah lebih baik daripada dahulu. Itu yang terbaik. Nah, ni azam baru nak buat pagar kebun. Azam baru nak beli bukit situ sini. Semua dunia belaka. Tak? Azam baru niat saya nak jadi hamba Allah yang lebih baik. Itu yang terbaik. Allah Maha Pengampun. Dia dah erang dosa kita banyak. Bang, nampak? Kerana kita mari daripada kilang barang uduh dah. Khuliqal insanu dha'ifa, dijadikan manusia itu default setting. Mari kilang dah rok cetong dah. Kita ni asal dah rok cetong dah ni. Banyak salah Tuhan tahu dah banyak salah lagi. Faham? Sebab tu Tuhan ni Ghafurur Rahim. Wa kana Allahu Ghafurur Rahima. Ghafur, fa'ulun, ghafurun, sirah mubalaghah, lebih lagi wazan, lebih lagi makna, sangat suka memberi ampun. Tapi saya banyak dah tak isyak dadah 40 tahun 1000 tahun buat Tuhan apa nah tak usah kata 40 tahun 1000 tahun dah Tuhan ampun lagi kerana dia Ghafur. Faham? Ghafur maknanya sangat-sangat suka memberi keampunan. Jadi kita biarlah benda akhirat semua. Niat apa tahun baru? Niat nak jadi hamba Allah yang lebih baik. Mudah. Kalau sembahyang lebih awal waktu, dia automatik jadi gitu. Kalau dulu kurang puasa sunat, nak tambah puasa sunat sikit-sikit. Kalau dulu tak baca Quran, nak baca Quran walaupun tak banyak. 50 ayat dapat dah 13 hari. Tak usah banyak 13 hari. Nabi kata man qara'a Qur'ana fi lailin wa yamin 50 ayatan lam yuktab minal ghafilin aw kama qala, barang siapa baca Quran sehari semalam 50 ayat je, tidak lagi tergolong dalam orang-orang yang lalai di sisi Allah. Nampak? Siapa baca Fatihah nak naik motor, dia nak start rezek nak pergi ke Mamang. Tu bismillah nak panah injek, dia baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim, habis Fatihah baru jalan 1560 pahala. Kerana Nabi kata man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, siapa baca satu huruf daripada ayat Quran, satu pahala. Al-hasanah bi asyri amsalihah, satu pahala ganda 10. Fatihah berapa? 156 huruf kali 10 1560 pahala. Sekarang habis susah dicukar, dia nak balik pula tak ketik panah ini bahang Fatihah pula kali lagi kat api lang 1560 pahala. Kejap balik ketik jadi orang kaya. Mu nak kerja 15 minit 1560 peria nak wui mu. Tahu lagi kerja ni nukang ni dari pagi katok paku kat 15 kilo pagi petang, masuk pukul 8 pukul 5 baru sudah macam nak pecah tangan-tangan boleh 75 ya. Faham tak? Waktu orang kerja dengan Allah kaya dia. Kerja dengan manusia tak kaya. Apa? Ya ayuhan nas antumul fuqara. Allah kata wahai manusia, mu semua apa kedana belaka dorok cetong. Faham? Tapi Allah ni ghaniyun anil alamin, kaya, lebih kaya daripada alam ini. Nampak? Man qala subhanallah tamlaul mizan yaumil qiyamah. Wa man qala subhanallah alhamdulillah tamlaani. Siapa kata sekali saja di mulut je subhanallah, penuh neraca pada hari kiamat. Siapa yang kata dua patah pula subhanallah alhamdulillah, dua neraca penuh timbangan pahala pada hari kiamat. Jadi orang kaya. Tapi kita dah baca Quran. Berapa dah baca Quran? Kita tahu dah kelebihan baca Quran tak? Berapa kita dah baca? Sebab khuliqal insanu min ajal, manusia ini dijadikan sifat nak derah. Baca Quran bayar bila? Ujung bulan ke akhirat? Bayar akhirat lah. Lambat, tak main lambat-lambat bawah. Orang nak main sebulan kali bayar. Sebab tu kita kerja semangat. Duduk ketai gaul seming pakai, duduk pakai ikat mozek dengung, duduk dengung. Panak buat rumah Terenung, duduk Terenung bawa lari papang tang ngesing. Apa? Bayar bulan. Aci bayar akhirat, mau kerja. Betul tak? Nak carikan ni seorang orang ketai ni, kita ada kilang sini berapa harga ni? Sebulan berapa?
1,500. Okey, saya nak beri 50,000 sebulan. Kerja pukul 9 pagi sampai pukul 11. Kejap nak 3 jam lagi. 10 11 2 jam nak kerja 50,000 tapi bayar pada masa. Kita kata awak nak kerja dengan saya 50,000 gaji. Sehari 2 jam satu dah kerja 50,000 gaji. Honor tapi bayar pada masa. Korok pun dia kata. Tambah kerja dia. Sebab tu kita tak mau kerja dengan Allah. Pasal Allah bayar di akhirat. Kita dah baca Quran pasal bayar akhirat. Acu baca Quran, saya elok selat tu baik 100. Saya elok selat tu baik 100. La'allakum tattaqun. Buka 100. Walladzina tengok dak tu baik rumah. Hang ngisak yang jaga duk teka. Innalladzi. Apa? Pitih. Tahu tak? Pitih punya masa. Allah boleh buat habis selas 100, habis selas 100, habis selas 100. Quran 660 muka. Bermakna ada situ apa? 300 keping ke 100. 30,000. Dak tu baik umah. Dak jimak dak bini ngaji amah. Wallahi. Faham lagi? Nah. Pasal apa? Pasal muka kita muka pitih. Faham tak? Batu pagi-pagi kita tembak, tinggal kapung, tinggal ketek. Anak gatung di pelik rau capak anak. Kerjanya pasal. Faham? Mana cari piti. Nak dak raya pun. Boleh 1,700. Faham? Tu pun dak akan nak sangonyo tu. Nah, bagi Allah bayar akhirat. Kulikul insanu min ajal. Dijadikan jenis manusia ni memang gaduh. Dia nak dengar. Kalau bayar lambat, tak berapa nak kerja dengan Allah. Batu orang tak bangun malam dan sebagainya. Imam Ahmad bin Hanbal, anak murid Imam Syafi'i, bila dia kena jail, dia tak larat dah nak lakukan semayang tahajud. Biasa dia tahajud banyak. Ketika dia ditangkap, Imam Hanbali ni dalam jail dipukul dengan besi. Lukalah belakang dia. Oleh kerana sakit sangat, dia hanya mampu semayang tahajud malam-malam 300 rakaat saja. Imam Hanbali 300 rakaat. Berapa sakit. Kita dah kena je dah mayang dah tahajud. Subuh capur dah mayang. Faham lagi? Kalau kena je masuk Kristian tu. Faham lagi? Tahu tak? Rak kita ni. Jadi azam. Dah tak apa ke tahun baru kita buat, kita sambut tahun baru dan sebagainya. Perayaan dalam Islam 2 saja. Jangan anggap tahun baru 1 Januari itu atau 31 itu sebagai perayaan Islam. Jadi ulama ada yang mengatakan tak boleh sambut tahun baru, tak boleh. Ada yang mengatakan boleh. Antara yang mengharamkan sambut tahun baru Masihi, Imam Ibn Taymiyah. Tapi ada kebanyakan ulama membolehkan. Antara yang membolehkan kita sambut tahun baru Masihi adalah ulama-ulama moden. Antaranya Syekh Atiyah Saqar rahimahullahu taala, rais lajnah fatwa Universiti Al-Azhar yang lepas 15 tahun lepas di Mesir. Okey? Tapi dengan syarat jangan kita anggap ia perayaan orang Islam. Dan lagi hendaklah diisi dengan perkara yang menyebabkan dapat redha Allah pada akhirat. Kita isikan dengan baca Quran, kita isikan pengisian sambutan tahun baru dengan selawat, dengan berzikir, dengan ceramah agama dan sebagainya, silakan. Dan kita tak salah pun menggunakan kalender Masihi. Dan yang afdal kalender hijrah. Sekarang negara kita guna Masihi. Tapi ada hijrah di bawah itu. Masih di nombor 2. Kalau boleh nanti biarlah hijrah itu nombor 1. Faham lagi? Tapi bukan haram kalender Masihi, Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai dan sebagainya. Tapi kalender yang terbaik kalender hijrah. Jadi bermakna kita sekarang boleh menggunakan 2 tahun. Okey, nak guna tahun Masihi boleh, pakai bulan Januari, Februari, nak gunakan hijrah pun boleh. Mana lebih baik? Hijrah. Nampak? Kerana memperingatkan akan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun matahari ini kita naik 2024, setahun 365 hari. Ingat situ. Kalender hijrah 355. Bermakna kurang 10 hari dalam setahun.
Siapa yang sudah berumur 35 tahun kalender Masihi, kalender Hijrah, dia sudah 36 tahun. Ingat tu sipir dia. Faham? Siapa yang sudah berumur 70 tahun kalender Masihi, kalender Hijrah, dia sudah berumur 72 tahun. Okey? Dari segi pengiraan. Dan apa boleh pakai kat orang putih ni, dia pakai matahari je, matahari. Dan kita Hijrah pakai bulan lah. Sebab tu kita kalender Islam berubah hari dengan maghrib. Faham? Jadi hari ni hari apa? Isnin. Garis tadi Isnin dah. Siang tadi Ahad. Jadi dalam Islam hari bermula dengan malam. Malam dulu. Nah, ini Isnin, esok siang. Malam esok Selasa dah. Kalender Masihi nanti pukul 12 malam, 12:01 Isnin. Ni Ahad lagi. Tak salah. Boleh? Boleh. Gitu juga ibadat kita, gitu juga. Nah, kerana apa? Kerana matahari dan bulan dua-dua Allah yang punya, bukan mereka punya. Faham? Bukan Kristian punya, bukan Majusi Yahudi punya. Allah yang punya. Wallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dialah Tuhan yang menjadikan matahari itu bersinar dan menjadikan bulan itu mengeluarkan cahaya. Qaddarahu manazila li ta'lamu adada sini wal hisab. Betul tak? Dalam Al-Quran surah Yunus, surah Yunus ayat 5. Allah yang menjadikan matahari dan bulan, bukan mereka, bukan Rusia buat, Allah buat. Mana dua ini adalah makhluk Allah. Jadi boleh guna? Boleh guna. Matahari mengeluarkan sinar, bulan mengeluarkan cahaya. Wa qaddarahu, Allah qadarkannya itu manazila, tempat berjalan orbit. Matahari ada tempat berpusingnya, bumi pun ada tempat berpusingnya. Sambil-sambil bumi berpusing mengelilingi matahari, bumi pusing mengelilingi matahari bersama 10 planet yang lain. Ni matahari duduk tengah. Qaddarahu manazila, Allah takdirkan akan laluan perjalanannya. Pusing matahari, matahari tengah ni matahari. Sambil pusing matahari ni, matahari bergerak matahari tu bergerak pula. Sambil pusing dia bergerak lalu ke mana? Laluan yang telah ditetapkan oleh Allah. Faham? Ni matahari bergerak, dia duduk diam gitu. Dia bergerak juga. Ni duduk keliling. Itu maksudnya. Apa tujuan tuan buat ni dengan berpusing ni? Ada matahari, ada bumi dan sebagainya, ada bulan. Li ta'lamu, supaya kamu dapat pengetahuan akan adada sini, bilangan tahun-tahun. Syamsa, matahari, tahun Masihi boleh kira. Wal qamara, bulan, tahun Hijrah boleh kira. Dita'lamu adada sinin, supaya kamu dapat tahu bilangan tahun-tahun. Wal hisab, dan bilangan-bilangan, hitungan-hitungan. Mana? Tu puasa semayang. Kita semayang ikut bulan ke matahari? Semayang. Waktu semayang matahari, puasa dah. Tu hikmah dia. Faham lagi? Matahari keluar sinar subuh, naik matahari daripada kaki langit, patah dapat gerak terbit bulatan, habis waktu subuh. Matahari condong di kalah jatuh sikit, zawal, zuhur. Matahari duduk lebih pada 3 suku, panjang bayang lebih panjang dari tuan bayang. Asar, matahari gurub, tenggelam di kaki langit bulatan, ghurubu syamsi. Maghribun, maghrib, bila maghrib matahari mengeluarkan mega warna merah, hilang warna merah. Isya kan matahari bukan mereka punya, Allah punya. Faham lagi? Tu puasa, abtiru sumu li ru'yati wa abtiru li ru'yati. Nabi kata, hendaklah kamu berpuasa jika nampak anak bulan. Hendaklah kamu berhari raya jika nampak anak bulan, bukan matahari. Bab puasa. Nampak? Faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Barang siapa di kalangan kamu yang melihat 1 bulan Ramadan, maka hendaklah kamu mulakan berpuasa. Semua dua ni Allah jadikan tanda-tanda kebesaran Allah, menjadikan kita senang menjadikan hitungan tahun, bulan dan sebagainya. Masuk lagi pula sebagai hisab, boleh kira kalender dan sebagainya. Itu tak salah. Ni dah sambut tahun baru joget.
Faham? Joget pula hak maksiat. Nak? Sebab tu kita sekarang ni ramai orang-orang alim, ramai ahli ibadat, tapi mereka meninggalkan satu benda besar. Amar ma'ruf nahi munkar. Kita duduk sibuk dengan kitab kita duduk sibuk dengan talaki kita duduk sibuk dengan buah sebeh kita duduk sibuk dengan zikir kita, lalah kita terlupa maksiat semakin banyak. Padahal kita mampu untuk marah, mampu untuk lantang bersuara mencegah kemungkaran, tapi kita diam. Tahu tak? Ni kelemahan kita. Ramai daripada utara pas selatan orang berzikir malam-malam, duduk berselawat dan sebagainya, tapi kita tak mencegah kemungkaran. Wa hum qadiruna ala ayyunkiru wala yunkiru iza fa'alu zalika azaballahu amah wal khassa. Nabi kata umat aku akhir zaman mereka mampu marah kepada kemungkaran, mencegah kemungkaran, tapi mereka diam, tidak marah. Bila umat aku sudah buat seperti itu, mereka ramai tapi tak marah pun, maksiat, konsert dan sebagainya, maka ketika itu Allah akan azab semua orang yang jahat dan yang baik-baik yang tidak terlibat. Tahu tak? Itu hati-hati. Tahu tak? Badi tunjuk kitab, badi lawan, badi apa? Faham lagi? Tak? Tunjuk dobek, tunjuk apa? Nak? Dah kita ngaji lama 40 tahun. Syaitan kata, Syekh, awak 40 tahun duduk pondok, pukul gambar dobek sikit, bola Facebook, bang. Kita pun okey abang. Nak? Awak dulu jumpa banyak syekh dah, syekh Maghribi, syekh Morocco, syekh Algeria, buh gambar sikit. Nak? Kau tak nampak, mu tulis gini, rindu untuk guru. Faham? Tujuan nak khabar ilmu banyak. Faham? Punah kita. Kana amaluhu haba'an mansura. Jadilah amalannya debu yang ditiup angin. Jangan main setan. Faham? Dia tinggi pada PhD dia asuk kita. Tapi jangan kata kat orang. Faham? Kan tengok dalam Facebook, Natania ni. Jangan kata gitu. Faham? Kita nak jaga diri kita. Faham? Kata kita lah ni orang alim ramai tapi galik. Faham? Galik tak cegah kemungkaran. Dah, Nabi kata man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadihi. Guna apa yang kamu ada untuk ubah kemungkaran. Fa illa yastati' wa bilisani. Kalau mu tak mampu nak mu tok guru orang tapi mu tak ada kuasa, guna mulutmu, guna tangan, tulis status dan sebagainya. Marah, halal kata halal, haram kata haram, kafir kata kafir. Biar orang takut lagu tu. Jangan takut ke orang. Faham? Fa illa yastati', mu tak mampu, mu orang awang, orang ketel, orang kemasik, ada orang cetong, fabi qalbi, benci dalam hati, menjadi kewajipan. Wallahu a'lam. Sebelum saya menjawab soalan sebanyak 400 soalan malam ini, saya diwakilkan oleh pihak Surau Biru Kampung Baru Keteh melancarkan pungutan derma. Semangat tuan-tuan dan puan-puan untuk menaik tarafkan Surau Biru kita, membesarkan dewan solat, dewan makan dan lain-lain. Lebih kurang 300,000, bukan malam ni 300,000, insyaAllah kita akan dapat, insyaAllah. Petugas-petugas akan bangun sekarang menggunakan karung apa benda ni yang tertera seperti warna hijau muda di hadapan seperti ini, naik untuk memungut derma. Ini saja yang rasmi. Mula dari depan surat ni ada gambar apa benda Westlife ni, bagi yang nak bayar, nak beri sumbangan derma pada Surau Biru kita melalui online, nombor akaun Maybank 563055229869. Yang nak bayar bil elektrik, bil akaun TMB 210363627701 atas nama Surau Biru Kampung Baru Kerteh. Jadi nombor Maybank akaun untuk surau ini dan nombor akaun TMB surau ini saya letak dalam Facebook saya, TikTok dan YouTube. 3 dah. Cari kuliah Masjid Surau Biru Kampung Baru Kerteh. Bawah saya mengajar tu ada tertera nombor akaun bank. Okey? Gunakanlah aplikasi untuk buat pemindahan derma. Itu bukan akaun saya tu. Nah, setiap malam duk umum akaun tempat yang kita pergi saja. Okey? Pelan-pelan kutip. Budak-budak takut. Belak-belak dia. Mereka guna tag macam ni ada tag macam ni.
Sampai luar-luar ni kutip lah. Jangan dalam saja. Ramai orang ni, luar ni. Jangan balik, rugi. Tak apa, kita berdiri sekejap. 2 jam. Berdiri sekejap, okey? Kita bersusah payah di dalam dunia, insya-Allah Allah beri mudah pada hari orang lain susah di akhirat sana nanti. Amin ya rabbal alamin. Pelan-pelan kutip. Lagi dia tak bagi, jangan bergerak. Alhamdulillah. Ramai malam ni, nanti ada orang akan ambil gambar. Saya bubuh dalam Facebook, suruh admin letak, okey? Tapi ada orang kata tak boleh, riak aja. Bukan riak, kita nak setiap malam kalau ada gambar, saya pesan admin masukkan dalam Facebook supaya orang AJK yang terlibat dia boleh ambil balik gambar tu untuk kenangan. Mana-mana orang kampung yang mari nampak muka anak dia dan sebagainya, dia suka hati kat tengok. Dia tak duduk Ketai, dia duduk di England, duduk di Amerika. Oh, anak dara aku gisu kan mana ni nampak dalam gambar. Faham? Itu je tujuan. Soalan yang pertama, sambil-sambil kita memberi sumbangan derma kepada Surah Biru Kampung Baru Kerteh. Guana nak kira fidyah orang yang sudah mati, tak tahu langsung berapa hari dia tinggal puasa, cuma yang tahu dalam masa 4 tahun dia sakit dah dia nak puasa. Terima kasih. Kita buat dengan anggaran. Anggarannya 120 hari. Lebih kurang lah. Tak apa. Kalau tersalah, maka diberi kelonggaran. Allah Maha Pengampun. Fa amruhu ilallah. Kalau terlebih, jadi sedekah. Okey? Contoh 120 cupak. Nah, contoh fidyah kan secupak. Fa fidyatun ta'amu miskin. Dan yang tak puasa itu bayarlah fidyah, beri makan orang miskin 1 cupak. Nah, kalau 1 hari. Contohnya dia anggap 120. 90 tak lebih. 100 lebih kata anak dia. Kalau 120, rasa sedap 120. Nampak? Tak apa. Ambil 120 cupak sedekah pada orang miskin. Kalau terlebih, contohnya yang sebetulnya patutnya fidyah 100 saja, 20 itu jadi sedekah. Kalau terkurang, wa kana Allahu ghafurur rahima, kata ulama, Allah Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Okey? Soalan seterusnya. Saya majikan telah tetapkan nak berhenti kerja kena bagi tahu 2 minggu sebelum berhenti, barulah saya bayar habis gaji. Tiba-tiba khabar nak berhenti kerja mengejut, nak masuk tempat lain. Saya khabar kalau itu aku tak bayarlah gaji. Dia khabar tambah bayar tak apalah. 2 bulan dia mari nak tuntut gaji dulu, adakah wajib saya bayar? Baik. Dia kerja gaji 2 bulan dia kerja. Okey? Contoh 2 bulan. Sebulan 1000 contoh. Okey? Jadi dia nak berhenti kerja, nak kerja kat lain. Katanya majikan khabar awal 2 minggu. Dia ni tak 2 hari nak cuti, nak berhenti khabar. Jadi oleh kerana mu langgar syarat, aku tak mau bayar gajimu. Hukumnya tak boleh. Faham? Bayarlah gaji dia. Perbuatan dia salah, tidak menepati janji. Tapi upah orang kena bayar. Okey? Mu jangan, dia salah pasal tak dia salah, pekerja salah melanggar janji. Mu pun salah juga. Biar dia salah sudahlah. Dia seorang. Mu tidak salah, dia kerja bayar upah. Tak, takut-takut tadi tidak halal makan hasil orang di akhirat nanti. Okey? Soalan seterusnya. Tempat saya tambak lembu petang-petang selalu ada babi, sodok dan buah najis. Perlukah saya basuh tangan saya dengan air tanah tiap kali memegang tali lembu jika tali itu basah? Baik. Dia kata dekat lembu dia tu babi mari nak saing. Nampak? Lembu-lembu, babi-babi, barang suci, barang najis. Jadi bila gitu dia tengok, dia pergi ambil lembu petang-petang, pegang tali. Tak. Jadi tangan dia tu kena tak najis babi? Jawabnya tak wajib basuh. Dia dalam fiqh tak wajib. Yang wajib basuh apabila ada perpindahan najis. Faham lagi? Tali tu memang kena peluh babi. Mu pun pegang, tengok di tangan ada lendir peluh babi, wajib basuh.
7 kali. Faghsiluhu sab'a, ulahu nabi turab, wajib basuh 7 kali, satunya dengan air tanah. Faham? Kita balik di rumah, kita tengok anjing naik atas lampu, kita pun dia pun lari. Contoh, kita naik tengok tak ada bulu, tak ada tapak kaki, tak ada lekat lendir, tak lekat peluh, tak ada air kecing, tak ada susu, tak ada air liur, tak ada darah, tak ada tahi, dak wajib basuh. Faham lagi? Bila wajib basuh? Bila kita ambil anjing lari, babi lari, ada lendir dia ngecik, ada peluh dia ngecik, wajib basuh 7 kali. Kita berlanggar dengan babi tu. Ni babi main kat lembu ke? Berlanggar dengan babi, pong, turun bukit dengan basikal lajak, tok siok, pong, babi ni tak, kong, bang tak kepala babi. Babi kata aduh, bunyi gitu lah, sakit kepala babi. Kita nyanda duduk bawah pokok, basikal terguling atas jalan, kena sungguh lah. Kena kat mana? Kena dekat spek udang depan kepala babi. Faham lagi? Kita pun pergi tengok basikal, tak ada lendir, tak ada daging, tak ada bulu, tak ada tahi, tak ada kecing, tak ada peluh, tak ada apa lekat, dak wajib basuh. Tapi kalau ada darah sedikit, wajib basuh 7 kali. Faham tak lagi? Lepas tu kering dengan kering, tak wajib basuh. Jadi kalau kita tak sedap, basuh. Ihtiyat. Okey. Soalan seterusnya, orang meninggal, imam meninggal ketika sujud, makmum kena buat apa? Imam Mujahid meninggal ketika sujud juga. Ulama salaf, orang yang sangat banyak baca Quran, dia baca 3 hari sekali khatam, 3 hari sekali khatam. Nampak? Imam Mujahid. Okey. Bulan Ramadan dia khatam siang 3 kali, malam 3 kali. Guna itu karamah. Jangan ikut, kita tak sampai tahap tu. Faham? Imam Mujahid mati dalam sujud. Ini sekarang berlaku pula, mati dalam sujud. Baik, dengar baik-baik. Jika berlaku kecemasan, kemudaratan ke atas salah seorang orang yang sembahyang, orang yang sedang sembahyang boleh berhenti, tak dosa. Hukum memutuskan solat haram, dosa besar. Bila tu? Sebab yang tak dibenarkan syarak. Tengah sembahyang, telefon, halo akak, batalkan solat, akak telefon, haram, dosa besar. Tengah sembahyang, budak nak mari beli, dia jual kedai rucik, biasanya moci-moci lah kampung, kan kedai-kedai lah kampung, bayang Allah. Baru orang pertama nak beli, mari sama aku sembahyang, mari budak ni. Haram, dosa besar. Tetapi jika menyelamatkan nyawa, tidak haram. Okey, kitab lama ada Majmu', kitab baru ada Yas'alunaka fiddin, Dr. Ahmad Syarbasi, ulama Mesir. Betul tak? Orang ngaji Mesir tahu Dr. Ahmad Syarbasi. Yas'alunaka fiddin. Ada situ. Mana kita tengah sembahyang, ada orang jatuh, boleh berhenti. Itu tak masuk fatwa-fatwa mutaakhirin. Fatwa Syekh Atiyah Saqar ada, fatwa Syekh Ali Jadul Haq ada. Kita tengah sembahyang, orang sebelah jatuh, faham? Kita boleh berhenti sembahyang, tak berdosa, tolong dia, selamatkan dia, bagi hospital dan sebagainya, panggil ambulan dan sebagainya. Lepas tu kita sembahyang semula. Okey, jangan sambung mula, kan sambung saja tayat tu, faham? Faham lagi ya? Jadi jangan buat kerah dah ke, takut patah, tak ada apa-apa. Wajib tolong orang. Bahkan hampir seluruh kitab-kitab fiqh besar-besar, orang yang tengah duduk dalam telat nak jatuh dalam lubang, kita boleh menjerit, lubang, batal semayang kita. Tapi tidak berdosa. Kita semayang tekat atas, biasa kita tutup pintu, kerana anak kita baru setahun setengah, dia ngakak jalan-jalan jatuh tangga, patahlah dia. Kita dah ingat tutup pintu, dia ngakak sampai kat tangga, kita berhenti semayang, pergi tutup pintu. Hukumnya tidak berdosa. Kenapa? Menyelamatkan nyawa anak yang berbahaya kalau jatuh bawah. Betul tak? Tapi kalau orang yang boleh jaga diri, mengakak, kita pergi berhenti, berdosa berhenti. Apa? Pasal dia boleh jaga diri dia dah. Contoh kita mayang, bini kita ngakak kat tangga. Faham lagi? Biar ni jatuh, kita boleh nikah lain. Soalan seterusnya,
Saya solat jika kelengkang dia. Kekeng. Kelangkang, seluar koyak semasa sujud, tetapi ada cover dengan spender. Terima kasih. Baik. Dia ni semayang, tapi seluar jeans dia koyak. Dalang ada seluar dalang. Dengar baik-baik. Syarat sah semayang yang pertama, tutup aurat. Jadi bila dia pakai seluar atau pakaian yang koyak, aurat tertutup, sah. Pakai pakaian yang tidak koyak, aurat nampak, tidak sah. Jadi tak kira koyak tak koyak, tak ada masalah. Yang jadi masalah, nampak aurat atau tidak. Nampak, batal. Tak nampak, sah. Contoh orang yang pakai kain koyak, sah. Kain dia koyak sebelah depan, kain plekat, pecah besar pinggang lubang. Dia pun ambil kain, dia bubuh kat tepi kat koyak, ditutup gini. Faham lagi? Dia pun kilat. Duduk bangun tak nampak, sah. Walaupun kain koyak, faham? Tapi ada orang kain dia tak koyak tapi tidak sah. Contoh, terselok. Gaduh-gaduh pakai kain yang di belakang masuk dalam dalang atas ni. Faham? Jadi turun puing punggung belakang. Faham lagi? Hukumnya walaupun kain tak koyak, tidak sah kerana nampak aurat. Okey? Jadi kalau kain koyak di kangkang 2 inci, faham? Nampak, tengok, tak nampak. Nampak keluar dalam, tak apa. Masih menutup aurat namanya. Okey, soalan seterusnya, saya ada gatal celah kakang. Ada pula celah kakang. Kalau orang Kedah ni main kakang-kakang je. Dan selalu garu ketika solat. Adakah sah solat saya garu-garu? Apakah dikena najis pada kain yang dipakai untuk solat? Bagus. Sebab tu suruh mari dengar, tak ada rugi apa. Betul tak? Dengar baik-baik. Yang jadi batal ialah kita menggerakkan anggota yang berat. Kalau anggota ringan tak batal. Contoh anggota berat ialah lengan. Ni. Dan pergelangan tangan. Ni anggota berat. Contoh gerak sini. Sini bergerak, batal. Contoh ni batal. Contoh lagi batal, sini tak gerak, lengan bawah gerak. Ni dia garu ni tak gerak dia. Batal. Contoh lagi batal, lengan tak bergerak, pergelangan gerak. Batal. Yang tak batal, jari. Kerana kata ulama, anggota ringan. Dia garu atas kepala bau. Tengah semayang, dia ambil tangan letak gini, dia garu. Seminggu lebih dah atas. Biarlah kabur lama sikit. Ya faham tak? Tak batal. Kerana anggota ringan. Okey. Nah. Lagi anggota ringan, kelopak mata. Tak batal. Hidung kembang-keping. Tak batal. Bibir bergerak, ringan. Dagu bergerak, anggota berat. Faham lagi? Tapi yang bergerak sendiri tak batal. Kita yang hayun batal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita yang hayun batal. Tapi kalau yang bergerak sendiri tak batal, walaupun berat. Contoh muslimat. Yang tua-tua sikit, 50 kata. Bila dia rokok tu bergerak, biung bergerak. Faham? Faham sudahlah, takkan nak tunjuk pula. Faham? Tidak ingat pakai baju dalam, tidak batal. Okey, minta maaf tu long khabar. Faham? Jadi tak wajiblah dia belak ikat dengan kain dah. Dia gerak diri tak? Gerak 15 kali berayung, tidak batal. Cuma gini nak khabar, kalau kita rasa gatal itu sedikit, jangan garu, makruh. Bilakah harus kita garu? Bila gatal itu mengganggu khusyuk kita. Kita dah tak khusyuk, duk ingat ke gatal je. Barulah ambil tangan letak dan garu sedikit. Okey? Letak balik. Jangan suka asal rasa je garu. Asal rasa garu. Batal. Gatal kat betih. Injak dengan kaki kanan. Batal. Walaupun guna jari tak batal, tapi kadang banyak tempat makruh, tak disuka syarak.
Jadi biarlah gatal itu mengganggu khusyuk. Siapa kita tak boleh nak tumpu dah, baru kita garu. Kalau rasa sedikit, jangan layan. Faham lagi? Kerana akimi solata li zikri, dirikan sembahyang untuk hadir hatimu ingat kepada aku yang ni Allah. Faham? Ada orang dia memang rasa sikit garu, akhirnya jadi beruk mayit. Hak gaduh kan dia dak duduk. Allahu akbar, baru letak dak 2 saat, akad dah tangan garu. Nak, dak dang maliki yaumiddin. Allahu akbar. Garu dah. Betul lah tak batal, tapi dah garu dah. Hak berat kali tengah akad, Allah. Dah takbir, garu juga. Ada nak buat guana ke dia. Nak, jadi biar ada kelas lah. Nak, nampak? Kita tak apa dah, tak ada PT pakai kereta Honda aje pun, tak nak pakai Mercedes, tapi biar semayang kita Mercedes BMW. Faham? Soalan seterusnya, boleh tak buat tutorial cara niat wuduk ketika basuh muka? Tutorial terus. Tutorial tu ajarlah, tunjuk ajar. Okey? Gini, niat ini maknanya qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Dalam mazhab Syafi'i, qasad mengerjakan sesuatu serta berbuat. Kita ambil air. Okey, wuduk awak contoh. Wuduk pakai payang ke, nyebok ke, cedok dalam sungai ke, air hujan jatuh atas muka. Kau rumah. Air hujan jatuh atas muka. Buka, air jatuh atas muka. Senang. Paling senang. Buka paik, air jatuh atas muka. Buat gini ya, biar kena muka. Ambil tangan. Nak ambil yang paling afdal, bila air kena di muka dah, letak tangan. Sambil mula menggosok, aku niat berwuduk. Faham lagi? Cukup. Mudah tak? Mudah. Faham? Mudah. Kayak gini syaitan mari cocong gini asal layang. Sebab setan kat gini biasa kita siapa kat basuh kaki ke basuh kepala apa semua, dia kata syekh, tadi mu niat dulu ke wuduk dulu? Sudah kita sudah dah. Sudah dah lah. Tu yang dulu bilik air 2 jam lebih. Orang tayak akhir dia duduk kolor lagi, berjeruk duduk ni. Faham lagi? Nah, biar kemah lalu. Air jatuh atas muka, air sudah kena muka aku. Pak, sapu dengan tangan, sambil sapu aku niat berwuduk. Dia tak boleh kacau dah. Kemah, bang. Ni kita dah ingat niat kerana Allah dan sebagainya, duduk sambil bercakap wak lebih kurang gitu. Faham? Lagi siapa tak nak basuh tangan, syekh, mu niat lagi. Sudah. Dak kemah tu. Nah, ingat molek, air kena muka, aku hadirkan niat di dalam hati. Bila air kena muka, ambil tangan letak gini, ingat ustaz khabar, gerak buat gitu. Dalam hati, aku niat berwuduk. Kuat gitu. Aku niat berwuduk dalam hati, biar gegar dada. Baru tu. Habis tu kata dah muka, tangan, kepala, telinga, kaki. Setan mari kat mana masa basuh kaki. Syekh, mu niat betul ke tak? Tok mu. Lalu gitu tembak setan. Datang kata, mai tok aku terus. Dah dia mu layang abang. Syekh dia layang, syekh layang. Ada seorang budak 4 jam mandi junub. Mak dia cerita, mak dia pernah panjat, tengok dia hijau terus dalam bilik air. Tak jadi, habis basuh pakai basuh kaki, dia kata niat tak betul. Niat pula dia kata kaki tak kata. Pakai tuala dah nak masuk dalam rumah, tak niat pula, salah niat. Faham? 4 jam. 6 suku tak terbit pergi bilik air. Faham? Tok tua nak pergi solat mayat subuh, tok tua biru muka tunggu luar. Dan natu nak marah tak dia. Tok tua junuk kau. Lagi. Cari pasal belaka. Bolehkah kita berimankan makmum yang masbuk? Tak boleh. Kalau nak beriman orang yang tidak jadi imam atau imam saja boleh. Kita pergi semayang, nak pergi semayang, tengok orang tengah semayang, ada imam, ada makmum, boleh tak ikut makmum? Tak boleh, kena ikut imam. Duduk belakang makmum tak apa, tapi ikut imam. Faham?
Dah bila boleh ikut makmum? Bila imam sudah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum tambah rakaat. Dia tidak lagi makmum. Faham? Kita pun ikut dia. Jadi masbuk tadi sudah jadi imam. Faham lagi? Selama imam belum salam, dia masih berstatus makmum. Orang yang jadi makmum tak sah kita jadikan imam. Bila imam sudah salam, dia jadi sembahyang seorang, naik kita pergi ikut dia, sah jadi imam. Soalan seterusnya, orang yang buat jahat boleh tak kita doakan keburukan bagi dia? Boleh. Nabi doa dua, doa kebaikan, doa keburukan. Hak banyak Nabi doa kebaikan. Bang, dalil boleh doa keburukan tu kunut nazilah. Orang buat zalim tak? Kunut nazilah tu minta Allah binasakan musuh, betul tak? Cuma kalau kita nak doa yang adil. Orang tu jahat sangat, duduk menipu orang dalam kampung, ya Allah, dak hentikanlah kejahatan orang ini, nak berikanlah dia sakit supaya dia tak lagi melakukan kejahatan. Tu boleh. Jangan melampau batas. Anak orang sebelah curi pelang sutik, ya Allah, doa biar langgar lori mampu perah tu biar otak itu. Faham? Tu tak boleh, kerana tak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Okey? Soalan seterusnya, apakah hukum simpan duit dalam Al-Quran? Jangan simpan duit dalam Quran. Faham lagi? Dah hukumnya haram, tidaklah haram, tapi Quran itu bukan itu tujuannya. Bukan tujuannya. Nak simpan duit tempat lain, susuk kat lain lah. Kalau kita letak sebagai penanda boleh. Nampak? Letak sebagai penanda boleh. Kerana simpan anak kucing, motor dalam Quran, simpan IC dalam Quran. Tak, jadi benda tu jadi tempat simpan saja, kita tidak membacanya. Soalan seterusnya, apa beza musafir, bermukim, mustautin? Bagus soalan ni. Musafir artinya seorang yang nak melakukan perjalanan yang destinasinya ialah 85 atau 81 km ke atas, atau perjalanannya 4 buruj, nampak, 16 farsah atau 2 marhalah. Bahasa moden sekarang lebih kurang 85 km, lebih kurang dimaafkan, lebih lagi lah. Okey? Maknanya kalau orang Kedah nak pergi ke Temerloh sudah lebih daripada 85 km, maka bila dia keluar daripada Mukim Kerteh sampai di Mukim Kemasik, dia sudah bertukar status kepada musafir. Masa dia start enjin kereta di Kedah, dia pemukim Kerteh. Tengah start enjin nak pergi KL, faham? Tengah pergi tak keluar lagi, faham? Dalam kereta baru, dekat garaj rumah dalam pagar, pemukim Kerteh, faham? Niat nak pergi mana? Niat nak pergi Kuala Lumpur, faham? 2 marhalah ke atas, sampai di Kemasik dia bertukar nama musafir yang lalu di Kemasik. Faham lagi tu? Itu makna musafir. Atau dia singgah di KL tak lebih dari 3 hari. Dia nak duduk KL 3 hari atau 2 hari atau 1 hari duduk di KL, dinamakan musafir yang singgah di Kuala Lumpur. Apa nama mustautin? Orang yang mari duduk di Kerteh, sama ada beranak Kerteh atau asal Kota Baru atau asal Rusia, asal Belarus, mari duduk Kerteh, tak mau balik dah, nak mati sini dah lah, mustautin. Walaupun mungkin ada pindah pula lain kali, tapi setakat ni tak ada rasa nak pindah dah, mustautin. Faham lagi? Apa makna pemukim? Orang luar datang duduk ke sini, nak duduk 4 hari dan ke atas, pemukim. Ada beza lagi ya? Okey, jadi orang yang duduk di Kedah sekarang ada pemukim, ada mustautin. Mustautin siapa? Orang yang memang buat rumah Kedah dah, anak beranak duduk sini Melaka dah. Itu mustautin. Pemukim mana? Orang Terengganu kerja di Pertuanah, tapi sewa rumah Lenia dulu, habis kerja lagi balik duduk Terengganu pula. Pemukim Kerteh. Okey? Jadi kalau kita nak pergi Kuala Lumpur 4 hari dan ke atas, siapa saja kat mana kita duduk? Kuala Lumpur mana? Gombak. Sampai sepadan Gombak, kita bertukar dari musafir kepada pemukim Gombak Kuala Lumpur. Bila dah nama sebagai pemukim, haram jamak, haram qasar. Okey? Soalan seterusnya, babi masuk dalam pagar kebun pula dah.
Apakah hukum saya pegang pagar yang berselut bekas dia babi langgar pagar? Jawabnya, kalau selut itu daripada badan babi, kena basuh tangan kalau lekat. Tapi kalau selut tu memang daripada badan babi, tapi kita pegang selut dah kering, tangan pun tidak basah, tidak lekat, tidak wajib basuh. Kalau sikit sangat, dimaaf. Kita naik motosikal, duduk belakang lori babi. Kerana ada kalau pergi belah Perak, Selangor dia lori babi, lapang tekak babi. Dia bawa babi apa kata. Faham lagi? Kadang-kadang peluh dia tu merecik. Cium tidak ping kena di baju kita. Kita tak puas hati balik tengok CCTV. Nampak? Kena sungguh. Tapi oleh kerana halus sangat, hukumnya tak wajib basuh. Apa? Walaupun mulazah sikit sangat. Al-qalilu kal adami. Benda yang sedikit sangat, hukum seperti tidak wujud, dimaafkan. Okey? Soalan seterusnya. Lepas solat Isya, kita solat witir 3 rakaat. Boleh tak kita solat sunat lain sebelum kita tidur? Tak tidur pun tak apa. Nak tidur kau pandamu. Solat sunat boleh. Dengar baik-baik orang kata, siapa yang sudah semayang witir, lepas tu nak semayang sunat yang lain pada malam yang sama, harus. Faham lagi? Harus. Okey? Dah kalau yang kata last kali witir, sunat, bukan wajib. Maknanya kalau kita malam, kita ada semayang, nak buat 3 jenis semayang. Contoh, kita nak buat semayang tahajud, semayang witir, semayang taubat. Faham lagi? Maka afdal kita letak witir last sekali. Bukan wajib buat last sekali. Mana kita semayang tahajud dulu, semayang sunat taubat, baru witir. Kerana ada hadis, ij'alu akhir salatikum bil-lail witra. Jadikan salat terakhir kamu pada waktu malam witir. Apa makna jadikan di situ? Al-amru, nampak? Bermakna istihab. Makna perintah pada hadis ini, maknanya sunat. Sunat jadikan witir last sekali. Tapi kalau kita dah semayang witir, nak semayang pula sunat, silakan. Sahabat terbagi 2. Ada yang semayang sunat dulu, tidur, bagus bangun, semayang witir last sekali. Ada sahabat yang semayang witir dulu, tidur, bangun, tahajud, tak ada dah witir. Antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kana Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu yutiru. Adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia semayang witir. Summa yanam, kemudian tidur. Nampak? Summa tahajjud, kemudian bangun dan tahajud. Faham? Jadi Sayyidina Abu Bakar semayang witir dulu. Faham? Sebelum tidur. Lepas semayang witir, tidur. Faham? Lepas tidur, bangun, tahajud. Jelas lagi? Jangan buat 2 tahajud pula. Tahajud dah, bahang tahajud kali lagi pula. Tak boleh. Kerana Nabi larang. La witrani fi lailin. Dalam satu malam, jangan buat 2 kali witir. Jelas? Soalan seterusnya. Seorang itu semayang hari-hari ikut imam. Sudah semayang balik, dia tak berzikir, tak berdoa dengan imam. Hari-hari dia amalkan, tidak berdoa. Dapat pahala tak dia? Mari semayang dah tu orang marah lagi. Dengar baik-baik. Soalan ini dia kata ada seorang orang ketek, dia mari semayang jemaah, tapi bila habis semayang dia balik. Orang lain berzikir dan berdoa, betul tak? Dia balik. Apakah hukum? Dengar baik-baik orang ketek. Yang wajib kita ikut imam ialah ketika semayang sahaja. Habis semayang tak wajib. Ni yang Nabi kata ju'ilal imamu liyutamma bih. Dijadikan imam itu supaya kamu ikut. Hak mana? Semayang. Lepas pada tu tak wajib. Maknanya lepas semayang barulah bebas. Apa makna bebas? Kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, kalau kita tidak ada kesibukan, maka afdal duduk berzikir dan berdoa bersama-sama. Kalau kita ada hajat, ada kesibukan, boleh balik. Jelas lagi? Kurang-kurang dia mari semayang dah. Nah, jadi orang wajib ialah ikut imam, bukan zikir, bukan doa. Yang wajib solat. Batu Nabi kata, iza kabbaral imamu fakabbiru. Bila imam sudah takbiratul ihram, maka kamu takbirlah.
Wa iza raka'a farka'u, bila imam raka' kamu raka'lah. Wa iza sallama fasallimu, bila imam sudah beri salam kamu berilah salam. Habis cakap tu semayang berjemaah. Okey. Kemudian kalau tak ada kerja dalam kitab-kitab fiqh, afdal kita bersama imam. Imam berzikir kita berzikir, imam doa kita aminkan. Tapi kalau ada kerja silakan balik atas motor boleh berzikir. Tak betul. Subhanallah, 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 subhanallah. Orang muda congek mau depan. Faham lagi? Faham lagi? Boleh, mudah. Itu inna din yusrun, agama tu mudah. Okey? Soalan seterusnya. Budak-budak main dalam surau nak buat mana? Tengok masa mana dia bermain. Dan permainan apa dia main? Ada permainan yang kita biarkan, ada permainan yang kita larang. Contoh permainan yang mengotorkan surau masjid, kena larang. Kenapa? Wajib jaga kebersihan. Nampak? Kebersihan masjid wajib jaga. Tak dia main benda-benda kotor-kotor simbah dalam masjid, contoh, wajib larang. Tak dia main tak kacau orang. Dia ambil pen, dia ambil ke, dia main dua orang. Orang sembahyang ambil lama. Dah duduk saja tak mau di rumah lagi. Dia main atas kertas. Silakan. Biar ke dia. Faham? Itu budak-budak. Okey? Tak dia main ganggu orang. Tok imam sujud celok kain. Jangan marah dia. Jangan buat lagu ni dan sebagainya. Atau dia panjat qalah, boleh menyebabkan lemah, jatuh dalam qalah. Kita larang. Jadi kena nak faham. Kalau kita pergi di masjid, bawalah anak-anak. Dia bermain memang bahasa dia dah. Tak pelik. Yang pelik tok siok main. Baru pelik. Tok siok khabar atas rabung. Tok imam berenang lah Allah. Tu baru pelik. Kalau kanak-kanak tak pelik. Bahkan zaman Nabi sujud, mari budak duduk atas belakang Nabi buat kuda. Buat kuda. Nabi tengok budak naik atas belakang, Nabi pun sujud lama. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa tadi sujud lama sangat? Ada budak naik atas belakang aku buat main-main. Kalau aku angkat kepala, dia tak puas lagi bermain. Lalu aku sujud lama kepada Tuhanku. Setelah dia turun, baru aku tahiyat akhir. Comel tak? Comel leteng. Belakang budak-budak kan Ibrahim naik atas belakang. Betul tak? Ada. Pasal apa dia naik atas belakang ayah dia masa semayang? Pasal masa lain sibuk. Dah nak tengok anak, tak kena macam orang gila. Anak dia tak masa semayang boleh main. Balik ke giwat macam Rasulullah. Sayyidina Umar satu malam dia pergi lalu ke rumah Nabi. Dia tengok Nabi tengah jadi kuda. Sayyidina Husain cucu naik atas belakang, buat jalan kaki pak gitu. Kata Sayyidina Umar, hari ini Allah tunjukkan kepada aku kuda yang terbaik dan penunggang terbaik. Sebaik-baik kuda Rasulullah jadi kuda malam ni. Sebaik-baik penunggang Sayyidina Husain cucu Rasulullah. Nampak? Suka budak-budak balik lagi, panggil anak cek-cek lah, jangan besar dia kata menang. Faham? Nampak tak? Orang kecek-kecek, adik, ayo jadi kuda naik. Pusing ikut dapur tu, beg orang tamu, 2 orang seorang. Suka tak anak kita? Suka. Dah jiwa. Tunggu. Wah, 3 beradik gila naik. Betul tak? Kalau kita gagah lagi 3 beradik duduk atas belakang. Itu menggembirakan hati mereka. Mereka lebih sayang. Bila lebih sayang, lebih kuat taatnya kepada kita. Nak muncul bini kita nak naik attack. Kita tengok anak naik atas belakang kita kan. Bang, nak naik seorang. Bang, dia pinggang macam kayak lega. Bang, dah balik duduk meninggal suami. Soalan seterusnya. Kita nak qada salat fardu sekaligus. Zuhur dulu ke subuh dulu? Dengar baik-baik. Kalau semayang tunai, mana dulu? Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya semayang atas orang beriman itu wajib yang ada waktu. Kalau semayang tunai, subuh dulu ke zuhur dulu? Subuh dulu. Kalau semayang qada ada waktu tak? Tidak ada waktu. Bila tidak ada waktu, ikut sukamu. Faham? Nak semayang subuh dulu boleh, qada zuhur dulu pun boleh. Cuma setengah ulama kata sunat qada subuh dulu baru zuhur, mengikut tertib waktu. Sunat bukan wajib. Sebab tu sebelum zuhur boleh qada asar, lepas zuhur boleh qada isya, belum asar boleh qada maghrib, lepas asar boleh qada subuh, belum maghrib boleh qada isya, lepas maghrib boleh qada asar, lepas sebelum isya boleh qada zuhur, lepas isya boleh qada subuh, sebelum subuh boleh qada zuhur, lepas subuh boleh qada asar. Tak ada waktu dah. Kerana waktu mereka yang betul sudah habis, tinggal qada sebarang waktu dibolehkan. Okey? Soalan seterusnya.
Saya musafir suka berhenti di masjid berjemaah, solat jamak takdim takhir. Bolehkah saya buat solat rawatib? Kalau boleh, bagaimana? Begini, kalau awak musafir nak semayang jamak dulu. Habis jamak baru semayang sunat. Itu antara cara yang afdal. Boleh juga macam biasa, semayang sunat dulu baru jamak. Faham? Tapi jangan di tengah-tengah ni dicelahi dengan sunat. Kerana jamak takdim kena berturut-turut. Okey? Tapi fuqaha kata yang afdal lepas semayang fardu 2 dah baru buat yang sunat. Soalan seterusnya, bila kena bayar zakat KWSP, masa buat keluar atau genap setahun? Dengar baik-baik. KWSP, ke mana wang saya pergi? Duit ni lagi kita tak ambil, tak kena zakat. Ambil baru kena zakat. Contoh, kita ada 100,000 dalam KWSP. Bulan ini ambil 1,000 saja, maka wajib zakat 2.5% dari 1,000, iaitu RM25. Okey. Bulan depan ambil lagi 1,000, wajib pula kena bayar zakat RM25. Faham? Setiap keluar itu wajib zakat. Faham? Wajib zakat itu 2.5% dari yang keluar, bukan dari yang baki. Faham tak? Ke tak faham kan? Muka nampak bengong. Dah awak kau tunjuk faham itu, gitu. Soalan seterusnya, kalau terlupa ayat Quran, besar tak dosanya? Tak, kerana kita terlupa. Kita ni memang akan lupa. Yang tak boleh kita sengaja buat lupa. Nampak? Hukumnya haram. Soalan seterusnya, kita nak hafal Quran dulu ke belajar kitab dulu? Boleh belaka mana-mana. Imam Syafi'i dulu sebelum hafal Quran, dia hafal syair-syair. Muqadramu syair-syair lama jahiliah. Habis beribu-ribu syair, ingat. Masa umur 4 tahun. Jadi orang kata pada mu hafal syair-syair yang lama ini, baik mu hafal ayat Quran. Imam Syafi'i pun start hafal Quran umur 5 tahun. Beberapa bulan dapat 30 juzuk. Jadi Imam Syafi'i hafal Quran umur 5 tahun. Ada orang pertikai. Orang lain ni orang muda, mana nak sabar pelawak 5 tahun boleh hafal Quran. Dia nak kira akal dia. Akal dia banyak ni besar tok ayang. Nampak? Akhirnya terjawab di Mauritania dengan Nigeria 4 tahun setengah hafal Quran 30 juzuk. Betul tak? Mas Syafi'i 5 tahun. Jelas depan muka. Senyap terus dah budak tu. Jadi ayang lah dah. Jadi kalau kita nak hafal kitab silakan, nak hafal Quran pun silakan. Cuma mengaji ni, kalau ngaji tahfiz hafal Quran, kalau ngaji taklim hafal kitab. Kita jenis ngapa-ngapa ni kurang sikit di Malaysia. Jenis hafal kitab ni Patani, Selatan Tai, Indonesia. Kita pergi di pondok-pondok Patani ramai hafal kitab. Kita pergi pondok-pondok di Indonesia ramai hafal kitab. Cuma beza yang Indonesia ramai hafal kitab fiqh. Patani ramah apa? Kitab alat. Okey? Nahu, bayan, makni, badik dan sebagainya. Indonesia lebihnya fiqh. Pesantren dia fiqh. Lepas tu ramah budak Indonesia apa? Lepas tu Qorib, Minhaj Talibin. Apa benda ni, Matang Zubak Ibn Ruslan. Tapi orang Patani Alfiah Ibn Malik dan sebagainya. Mereka hafal. Kita Malaysia ni tak macam tu. Kita jenis mengaji gitu je lah. Tu lebihnya orang. Lepas tu kalau kita tengok lebihnya orang, baru kita tak rasa besar diri. Ni kita duk tengok kita lebih. Jadi kita dapat orang sikit. Rugi kita. Jika tak ada wuduk, boleh tak kita pegang Quran dengan lapik? Tak boleh. Walaupun pakai sarung tangan, tak boleh. Kena ambil wuduk. La yamassuhu ilal mutahharun. Jangan sentuh Quran melainkan yang sudah bersuci. Yang boleh ialah ketika darurah. Motosikal lalu lepung jatuh Quran atas jalan. Kita tak ada wuduk, boleh ambil, tak berdosa. Kerana memuliakan Quran, letak di tempat yang selamat. Kalau tidak, lenyek di lori, jadi hina Quran. Faham? Soalan seterusnya, tip mudah untuk istiqamah melakukan ibadah. Ibadah itu jangan berat. Faham? Lepas tu kalau kita nak buat ibadah istiqamah, ibadah itu kecil saja. Tiap-tiap malam baca 2 muka surat Quran, sudah memadai. Setiap malam kita hanya 3 rakaat witir, sudah memadai. Faham? Seminggu kita puasa 2 hari saja, sudah memadai. Faham lagi? Jangan lebih-lebih, baru mudah istiqamah. Kerana kita orang tak kuat. Jangan tiru-tiru orang. Jangan tiru. Ni dia baca buku tentang kisah wali-wali Allah. Rabi'atul Adawiyah
Yang selawat saja sebelum naik matahari 70,000. Dia pun 70,000 tak kereta. Dak dan 3 malam subuh-subuh dak mayang. Faham lagi? Apa? Bukan kelas ikut, jangan ikut gitu. Faham? Jadi ambilkan sebagai nak penguat semangat. Nah, kalau dia 70,000 selawat, aku nak selawat 70 kali saja. Tu baru betul ikut. Bang, ni ikut betul-betul. Jeng. Dia bawa kereta Viva nak pergi KL. Lalu masuk ke tu kereta, dak dang sampai tu Kija, BMW potong M5. Faham? Dak kawan tu tok berapa? 680. Nah, pickup horsepower 561. Tayar 305 lebar. Dia Viva, dia ikut kapak tu. 2 selekong masuklah kau. Jangan ikut betul gitu, tapi jadikan sebagai inspirasi. Oh, aku nak berjaya macam ni juga. Biar dia pergi dulu. Tu cara dia, faham? Ni buat banyak dah. Dia nak istiqamah. Nah. Soalan seterusnya. Saya nak minta ustaz nasihat orang yang pelihara kucing di kawasan rumah. Kucing bela berak di rumah jiran. Dengar baik-baik. Tuan binatang bertanggungjawab daripada mudarat yang dilakukan oleh binatang. Binatang tak berdosa. Contoh, kucing dia pergi berak rumah sebelah atau kayu atau seming rumah jiran. Maka wajib tuan kucing alih najis dan bersihkan seming. Wajib atas tuan kucing. Kucing tak wajib kerana dia tidak mukallaf. Tuan kucing. Gitu lah kalau kerugian. Kambing orang sebelah makan pokok bunga baru beli 10 riyal pasal tani orang sebelah. Maka 10 riyal itu jadi tanggungan tuan kambing, wajib bayar. Kalau tak bayar, tak boleh bagi saka mati bila-bila. Kerana apa? Hutang orang kena bayar dulu 10 riyal. Lembu orang sebelah mari duduk kat kereta orang sebelah, patah pelik. Pelik baru buat 100 riyal. Tuan lembu wajib bayar 100 ringgit. Beruk orang sebelah, start motor orang sebelah, buat lari orang rezek. Wajib tuan beruk bayar 70,000 orang rezek. Tu hukum dia. Faham lagi? Melainkan tidak apa, tuan rumah reda. Orang kucing sebelah mari berak depan tangga dia, tuan kucing nak mari basuh, tuan rumah dia jangan basuh kita minat tarik kucing. Baru dah wajib basuh. Soalan seterusnya. Minta beri pencerahan pasal Ashabul Kahfi. Mana layak aku? Aku buat kena mu tukar tanya. Tak, mu tukar tanya. Kita boleh sakit. Perkahwinan kembar siang boleh atau tidak? Parok soalan. Kembar siang ni maksudnya melekat badan. 2 orang yang berasingan tapi melekat, tak boleh dipisahkan. Itu panggil kembar siam. Kenapa panggil kembar siam? Kerana kembar ni berlaku dalam zaman moden. Yang zaman-zaman prasejarah itu tak tahu, mungkin ada. Tapi dalam zaman moden berlaku orang siam, orang Bangkok. Maka lekatlah lepas pada tu berlaku banyak dah. Orang putih pun ramai. Tapi dipanggil kembar siam juga. Okey, Siamese twin. Okey, itu nama biasa. Kalau nama saintifik saya lupa dah. Jadi boleh atau tidak berkahwin? Nampak lagi? Jadi ada setengah fuqaha mengatakan tak boleh berkahwin. Kerana apa? Kerana membawa kepada masalah hubungan suami isteri. Ada pun nak seorang suami tak boleh, kerana 2 bersaudara. Nak madukan tak boleh. Wa antajma'u bainal ukhtain, jangan kamu madukan 2 orang adik-beradik, tak boleh. Nak salah seorang, kerak seorang, mati seorang, mati habis kedua-duanya. Jadi kalau tak dipotong, masalah berlaku persetubuhan, orang sebelah tu kan dengar jeng dia. Faham tu? Tu lelaki dah balik lagi ada laut betul anak. Faham lagi? Ni lelaki balik dah. Jimat sebelah tu mu dengar saja hoah. Tak. Jadi masalah fitnah. Jadi dilarang syadduz zara'i. Itu pandangan fuqaha. Okey? Soalan seterusnya. Bolehkah pakai sejadah ada corak binatang? Kerana saya beli di Mekah. Dengar baik-baik. Hukum menggunakan sutrah adalah harus. Jangan bergambar, sutrah dulu. Iaitu sempadan orang yang solat. Kerana Nabi kata kalau ada, letaklah lembing, letaklah tombak, letaklah tiang, letaklah dinding. Jadikan sempadan kita solat. Jika tak ada, maka letaklah garisan. Kita sekarang jadi garisan. Dan tika maksudnya sekarang sejadah. Dalam hadis tika, tak kata sejadah. Tika, kita kiyah dengan sejadah.
Faham? Sesesat situ masalah. Hukum menggunakan sejadah adalah termasuk sunnah. Kemudian pula satu hari Nabi balik ke rumah Aisyah. Nabi tengok dia semayang ada nampak gambar burung. Lalu Nabi marah. Aisyah pun minta maaf dan alih. Menunjukkan di sini betul fatwa ulama-ulama, jangan guna sajadah ataupun semayang di tempat kita nampak gambar. Batu sebaik-baik sajadah yang plain, yang tidak ada gambar. Kita tengok gambar orang depan masjid. Masjid ni ada orang, dua orang, ni tak ada orang sebelah. Tengok mayang. Jadi rosak semayang kita. Faham tak? Lepas tu tengok benda bergambar dan bertulis makruh dalam solat, tapi tak ada ulama fatwa haram. Cuma makruh, tak comel. Ni kali kita nak sedekah, nak wakaf yang plain, yang kosong. Okey? Yang ada awal larat saja, yang tidak melampau. Sedekah ke orang. Ni ada gambar orang, gambar masjid, kadang-kadang teringat pula. Masjid ni comel juga kalau buat kampung aku gini. Padahal gambar je bermain-main. Macam orang pakai baju dia tulis kan, menyebabkan orang yang sembahyang baca persatuan takut bini kerteh. dia baca, ambil dua ni borang, dia pun dalam hati. Dia main. Mung lah tu. Kalau saya lakukan kerja ke arah agama, pahala kebaikan satu saya itu jadi saham cekal untuk ibu bapa saya atau tidak? Dengar baik-baik. Ulama berselisih dalam masalah kita melakukan amal, ibu bapa dapat atau tidak. Pendapat yang pertama, dapat jika anak itu niatkan untuk mereka. Okey, lepas semayang, ya Allah, aku hadiahkan pahala solatku tadi kepada kedua ibu bapa aku. Dia kena kata lagu tu. Pendapat yang kedua, tak syarat. Setiap amal yang dilakukan oleh anak automatik dapat kepada ibu bapa kerana mereka adalah asal. Pendapat ini pendapat yang lebih masyhur. Okey? Cuma kita nak keluar pada khilaf, elok kita sedekahkan. Nak pahala amal setiap kali berzikir dan sebagainya untuk dua ibu bapa. Itu caranya. Habis dah soalan bertulis. Siapa nak tanya lisan? Cepat. 9 suku dah. Kita berhenti 9,5. Soalan lisan cepat. Yang di luar boleh masuk dalam nak tanya. Ya. Takbir yang pertama niat solat. Takbir yang kedua niat solat ke tak? Siapa yang sudah sah takbir yang pertama, kemudian dia takbir ihram yang kedua, batal solat yang pertama. Dia kena takbir yang ketiga baru masuk ke dalam solat. Tapi kalau takbir yang pertama tidak sah, dia masuk ke dalam solat dengan takbir yang kedua. Faham lagi tak? Okey. Solat dia sah dah, Allahu Akbar. Sah dah. Dia pergi takbir sekali lagi. Faham? Batal semayang. Kerana apa? Kerana sengaja takbir Ratul Ihram di dalam solat, hukumnya membatalkan solat. Faham lagi? Dia ada bacaan yang tak batal. Contoh baca Fatihah tak batal dalam rokok. Tengah rokok, Maliki Yaumiddin. Mana aku bengong lagi ni? Faham? Memang mu bengong sama dah. Faham? Itu biasa, tak batal. Tayak awal duduk tayak. Allahumma pilli. Allahumma baca Fatihah ke? Ataupun Rabbi pilli. Tak salah, terpindah tempat. Tapi kalau takbiratul ihram membatalkan sembahyang. Tengah tayak awal, Allahu Akbar, niat sembahyang maghrib, batal sembahyang. Tapi kalau takbir saja, bukan takbiratul ihram, tak batal. Faham lagi? Takbir saja benda, sebut saja Allahu Akbar. Takbiratul ihram, ia niat mengharamkan apa yang halal di luar sembahyang. Jadi siapa yang sudah sah takbir, dia pergi takbir sekali lagi, batal sembahyang. Dia nak masuk sembahyang, kena takbir yang ketiga. Okey? Lagi soalan? Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Contoh saya lah. Saya tinggal sembahyang ni
dah lama, 2 tahun betul. 2 tahun ke 3 tahun lagi ke dah. Tapi adakah saya itu dipanggil kafir? Tinggal solat? Tinggal solat. Memang tak semayang terus lah. Okey. Dengar. Orang yang tak semayang kafir ke tak? Okey. Dengar baik-baik. Tarikus solah kismani. Orang yang tinggal solat, orang tak solat, kismani 2 bahagi. Kasla wa inada. Yang pertama malah, sibuk, lalai, main bola lah, apalah, itulah, inilah, orang ini mukmin, cuma fasik meninggalkan solat, dia tetap orang mukmin. Yang kedua, inada, dia belajar menganut ajaran semayang tidak wajib. Faham? Tengok ajaran sesat kan? Semayang 5 waktu tak wajib. Inada, dia engkarkan kewajipan, kafir. Okey? Jadi hak ramai tak semayang ni bukan kafir, iaitu fasik saja, kerana mereka abai, cuai, lalai, nakal, dan sebagainya. Okey? Itu mukmin tapi berdosa. Lagi soalan? Ni dia dulu. Masa sujud. Okey. Tak kira lah berlaku di mana-mana pun. Sujud, siapa yang sengaja sujud 3 kali, batal semayangnya. Okey. Tapi kalau tak sengaja, tak batal. Dia ingat imam angkat dah, imam tak angkat lagi, wajib letak balik. Okey. Tapi nak angkat, nak tengok manalah imam lama kan, dia angkat tengok, sujud mula, menambah rukun, batal semayang. Faham lagi? Okey. Tapi kalau tak sengaja tak apa. Ataupun memang bergegar, rumah tu bergegar, kepala dia jadi terakak 8 kali. Contoh rumah lama semayang, hak ni papan latar, faham? Papan latar. Faham? Anak duk main depan kau. Ni papan latar, ayah semayang sujud atas latar, atas papan kau. Faham? Anak dia naik atas robot, terkejut atas papan yang sama. Jadi ayah tengok sujud, faham? 11 kali kita bilang, tak batal. Bukan sengaja. Okey? Yang sengaja batal ialah sengaja. Sujud dah berasa panas sini seming ni, akaah bukan ni sujud sikit, batal. Sujud dah berasa pedih, ada macam ke batu ke, akaah bukan ni pula, batal. Okey? Tapi kalau terangkat letak panas, terangkat letak kat lain pula, terangkat tidak batal. Soalan seterusnya, kamu lihat. Belakang imam, afdal sebelah kanan. Okey? Alhamdulillah. Lagi soalan? Ya. Apa hukum solat sunat selepas solat subuh? Oh, orang mana? Indonesia. Di mana? Jawa Timur, Malang, Batu, Surabaya. Kenapa mari sini? Apa? Apa sebab? Bekerja, cari rezeki. Bagus ini. Alhamdulillah. Nama apa? Muhammad Ishaq. Cantik nama dia. Okey. Soalan dia, kita sudah semayang fardu subuh, boleh tak semayang sunat? Jawabnya, ada solat yang boleh. Contoh, kita nak semayang sunat subuh, tapi sampai di masjid orang sudah solat subuh, patut solat sunat dulu. Faham lagi? Lepas solat sunat baru semayang fardu. Tapi kita sampai di masjid orang sudah qamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun semayang fardu dulu. Habis semayang fardu, kita buat semayang sunat subuh tadi, boleh. Atau lepas semayang subuh kita teringat semalam terlupa semayang sunat maghrib. Contoh, biasa kita lepas maghrib semayang sunat, lepas semayang subuh teringat semalam tak semayang sunat maghrib, boleh buat lepas subuh. Dalilnya kerana Nabi pernah tinggal solat sunat zuhur dan Nabi buat selepas semayang asar. Sedangkan Nabi bersabda, la salata ba'da subhi wala ba'dal asri, tiada lagi salat lepas subuh, tidak ada lagi salat selepas asar. Maknanya hak lepas subuh tak ada, salat lain kalau nak buat ada, dibolehkan. Okey, terima kasih. Lagi soalan?
Dia. Balik dah ditanya dah. Ha. Waalaikumsalam. Ya. Duit kira boleh SP buat keluar. Okey. Okey. Cukup haul tak? Sampai setahun tak? Berapa ada di dalam? Sampai nisab tak? Nak bayar hutang. Dia hanya tak perlu zakat jika dikeluarkan untuk bayar hutang. Faham? Awak nak bayar hutang orang 1,000. Okey, awak keluarkan daripada kerja fee 1,000 nak bayar hutang orang, tak kena zakat. Okey, kalau awak nak berbelanja, nak buat rumah, nak buat kolam renang, nak buat homestay, kena zakat. Hutang rumah hutang juga. Okey, lagi soalan. Cepat. Ya. Kita semayang berimam. Belimah. Ha. Kita beli emas untuk disimpan. Okey, emas yang tak kena zakat ialah emas yang dipakai oleh perempuan. Tapi kalau kita yang beli, jadi milik kita. Orang laki-laki boleh tak beli emas? Boleh. Haram pakai emas je. Kita beli emas, contoh kita orang laki-laki, sebulan kita beli 1 kilo, sebulan 1 kilo. Okey, dia sipang. 1 kilo murah 300 tak? 300,000 sekilo ke apa? Nah. Tak, nah. Ha. Contoh, kita jadikan aset, kena zakat bila sampai setahun. Okey, zakat dia ialah 2.5%. Tiap-tiap sejuta RM25,000. Tiap-tiap 1,000 ialah RM25. Tapi nak tahu nisab dia ialah 85 gram. Kalau awak beli 84 gram tak kena. Awak beli 85 gram dan ke atas baru kena. Faham lagi? Lagi soalan? Ya. Okey, orang A dia ada satu ilmu kepada orang B. Apa dia? Orang pertama dia ada satu ilmu kepada orang kedua. Dia apa? Okey. Lepas tu orang yang kedua tu Amalkan. Ajar orang ketiga pula. ada orang ketiga, tapi orang kedua tu ajar orang ketiga tu lain. Sampai orang ketiga tu dia terbuat dosa. Lepas tu soalan dia, adakah kita termasuk dosa? Taklah muajar betul. Awak ajar yang betul. Murid awak ajar yang salah. Taklah, murid awak yang berdosa. Awak ajar tak betul kau. Okey? Lagi soalan. Cepat. Jangan takut. Ya. Semayang taubat. Tidak ada masa. Eloknya di waktu malam, kata Imam Ghazali. Okey? Waktu malam 2 rakaat. Tiap-tiap malam boleh. Sebelum tidur pun boleh, bangun malam pun boleh. 2 rakaat saja. Soli sunat taubah rakaatani lillahi taala. Aku semayang sunat taubat 2 rakaat kerana Allah Taala. Okey? Lepas pada semayang salam, ambil tasbih, kata astagfirullah. Okey? 100 kali. Lepas tu tidur. Lagi soalan? Ya? Cerai di mulut. Dalam fikiran. Cerai isteri dalam fikiran. Tak jatuh. 4 kali sebetul pun tak apa. Tak jatuh. Yang jatuh kena berlapas di mulut. Aku telah ceraikan isteriku yang sangat ku cintai. Baru jatuh. Okey? Mengelamun koyak jadi bengong. Tak jatuh. Kerana kita boleh berlapas, wajib berlapas. Okey? Lagi soalan? Tak ada lah. Cepat. Mu.
Ya. Bangun rokok, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Faham? Setiap kali naik daripada rokok, iktidal dia panggil. Faham? Elok bacaan itu. Nabi puji baca macam tu. Okey? Lagi soalan? Ya. Zakat pendapatan kalau sekarang wajib. Dalam fiqh 4 mazhab tak wajib, melainkan dalam mazhab Maliki. Tapi bila dipatuakan wajib oleh ulul amri, wajib kita kena taat. Okey, lagi pula bayar zakat pendapatan tak bayar income tax. Lagi baik kerana zakat itu dibagikan kepada orang yang beriman. Adapun income tax untuk seluruh orang. Tu ramai orang salah faham. Dia ambil ayat kita tak wajib bayar zakat pendapatan. Orang belakang tak ambil. Seorang lagi. Orang kata dia segi fiqh 4 mazhab. Nampak? Jadi ada pula ayat di belakang, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasul dan orang yang menguruskan urusan kamu. Siapa? Antaranya ialah mufti. Bila mufti sudah fatwa wajib zakat pendapatan, kita wajib bayar. Walaupun kita mengaji dalam fiqh dia kata tak wajib bayar. Faham lagi? Kerana ada maslahah, tidak ada mudarat. Okey. Lagi soalan? Hutang. Jadi hutang. Okey? Awak patut bayar zakat, awak tak bayar. Tak reti tak bayar. Jadi zimmah. Bila awak ada duit wajib bayar. Tapi kalau duit yang itu buat bayar hutang lain. Tadi kan bodoh, kalau untuk bayar hutang tak kena zakat. Maknanya kalau kita keluarkan 100,000, 30,000 untuk bayar hutang, kena zakat 2.5% daripada baki 30 saja. 70. Okey? Lagi soalan? Ustaz. Ya. Kalau macam saya sekarang masuk mewakili adik saya kubur arwah mak saya dengan ayah saya. Saya sebagai abang sulung. Abang sulung? Mewakili adik-adik untuk ke kubur arwah mak saya. Boleh mewakili sebagai abang sulung mewakili adik-adik. Adik-beradik ramai. Tapi orang lain tak pergi, mu seorang yang wakil. Dan mu rajin pergi je lah jadi wakil. Nabi tak kata zur kubura, Nabi kata zuru dengan jamak. Okey? Mana semua kamu ziarahlah kubur. Anak 4 orang ziarah kubur. Anak 8 orang pergi ziarah. Bukan zuru, sunat semua orang. Dan kalau wakil tak ada masalah. Cuma sebaiknya semua pergi ziarah. Kenapa? Fa innaha tuzakirul akhirah. Orang yang pergi ziarah dia dapat kelebihan mengingatkan pada akhirat. Hak wakil di rumah tak dapat apa. Faham? Lagi soalan? Ya. Boleh. Boleh. Kerana sudah terbayar yang wajib. Selepas yang wajib ada baki, boleh guna untuk ke peribadi. Kerana zakat itu dari harta kita asalnya. Soalan seterusnya, belakang. Waalaikumsalam. Apa dia? Esok lusa boleh mari pula. Esok lusa kuliah di mana pula? Kamu bertanya-tanya. Di mana esok? Esok di mana esok? Kita budak ingat esok di mana? Esok di mana? Ada jadual lah rasanya dalam Facebook ada tak? Ada jadual. Ada jadual. Okey, Dek, boleh tengok jadual. Cari Facebook saya ada jadual. Dua Facebook yang gambar senapang tu personal page. Kalau fan page yang gambar satu lagi tu. Ada esok tak ada, lusa ada. Doktor suruh selang sehari tapi kita buat 20 hari juga. Dia nak 15 saja.
Nah, terima kasih adik. Tengok di situlah yang berdekatan pergilah. Lagi soalan. Belakang ni. Tak dengar, kuat sikit dek. Tak dengar. Gitu. Mak pitok piti dengan ayah. Mak kita minta piti dengan ayah kita. Tiap bulan. Boleh dah boleh minta dengan ayah orang. Dan ayah kita laki dia boleh Okey. Memang dah. Dia nak minta dengan suami orang tak boleh. Tu suami dia, betul tak? Boleh minta. Nak beri tak beri terpulang atas ayah. Jangan minta dengan ayah orang lain. Dah jadilah. Betul dah tu dik. Mak minta dengan ayah dah. Okey. Terima kasih. Lagi soalan ada tak? Cepat. Apa dia? Apa hukum membatalkan solat faham tak? Kita buat benda yang salah, batalkan solat. Jangan batalkan, ulang balik. Contoh, sepatutnya kita rakaat yang pertama kita rokok, tapi kita lupa rokok. Kita teringat dalam sujud bawanya kita terlupa rokok. Tak payah batalkan, berdiri dan rokok semula. Qiyam kita dah betul, bangun daripada sujud, rokok dan sambung iktidal dan sujud semula. Kalau kita tertinggal sujud sekali, contoh kita masuk rakaat yang terakhir, teringat tadi sujud kita sekali saja, maka jadilah rakaat tadi tidak sah. Hendaklah kita tambah satu rakaat lagi supaya jadi cukup rakaat. Jangan batalkan. Okey. Tapi kalau kita buat benda yang membatal yang lain, memang batal lah, tak payah membatal. Contoh kita jawab, kita tengah sembahyang, laki kita tanya, bini kita tengah sembahyang, kita tanya, bini laki kita tanya, nak pergi tak cukai, lepas asar lagi, bini kita dah ingat dia tengah sembahyang, dia jawab nak pergi lah abang ni, 4 kali sebetul tanya tula, tadi kabar ni tanya pulak, lagi tanya pulak tu, tengah sembahyang, batal sembahyang, tak payah niat batalkan. Okey, terima kasih. Soalan terakhir. Ya. Apa hukum? Terlupa apa? Terlupa? Lupa baca. Baca apa? Banyak baca dalam solat. Ada yang boleh lupa, ada tak boleh lupa. Fatihah tak boleh lupa. Kita dah salam dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teringat tak baca Fatihah, tak sah sembahyang tadi. Tapi kalau tak terlupa yang sunat tak apa. Contoh terlupa baca surah tak apa. Terlupa baca kunut subuh tak batal solat. Terlupa baca doa dalam doa iftitah tak apa. Terlupa baca Rabbi Fili tak apa. Okey. Dia 5 tak boleh tinggal. Takbir, Fatihah, tahiyat akhir, selawat dalam tahiyat akhir, salam. Terlupa salam, terus pergi main badminton. Tidak sah sembahyang. Wallahu a'lam. Terima kasih pada yang bertanya, sama ada soalan bertulis atau soalan lisan. Dan mohon maaf atas mengambil masa yang panjang di tuan-tuan dan puan-puan. Pihak Surau Biru Kampung Baru Kerteh
dahulukan ucapan jutaan terima kasih pada yang telah memberi sumbangan. Semoga kita dipertemukan pada kali yang lain. Allah manfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.